Sementara kita tunggu kawan-kawan masuk. Kita dengar lagu juga sikit sementara tu ya. Sebentar ku pulang, cari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Selamat petang. Siapa yang dah ada bersama saya pada petang ni? Boleh komen, boleh bantu saya komen. Adakah you all boleh mendengar saya dengan jelas? Adakah you all boleh melihat saya dengan jelas? Saya nampak dah ada yang join tu ya. So sementara kita tunggu kawan-kawan yang lain masuk, kita dengar lagu ni sekejap lah. Petang ni kan, waktu selepas makan pula tu, selepas lunch, pastinya mengantuk dan sebagainya. Sebelum kita readykan mindset kita untuk menerima lagi info dan sebagainya, kita relax dulu, rehat, tenang-tenangkan diri dulu ya. Sayang sanggup, biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang, sebentar ku pulang. Cari rezeki sebentar. Right, yang baru join boleh bantu saya komen. Adakah you all boleh dengar saya dengan jelas? Boleh melihat saya dengan jelas? Boleh komen sikit. Sementara kita tunggu kawan-kawan yang lain join kita. Satu demi satu ya, kau pergi bila waktu ya, ku sedari sebab family bagiku sedikit masa. Okey, siapa yang dah bersama saya pada petang ni? Untuk sesi pada hari ini, semalam, siapa yang dah join tu, terima kasih. So, boleh komen you all daripada mana dan sebagainya. Jadi saya tahu you all ada dan saya kenal you all, supaya selepas ni pun mudah saya nak address you all apabila you all join live ni nanti. So hari ni saya nak sambung lagi topik semalam. Semalam kita dah bincangkan ingredient yang penting yang perlu ada dalam skincare yang kita gunakan, dan ingredient ni bukan yang biasa-biasa, bukan yang biasa-biasa ya, tetapi kita panggil superstar. Sebab tu dalam tajuk live pada hari ni saya ceritakan apa, ada superstar ni baru menjadi. Sebab setengah orang, ramai, bukan setengah, ramai, majority yang menggunakan produk tanpa tahu pun tentang bahan-bahan, tiada pemahaman yang jelas, pendedahan yang jelas tentang proses bagaimana nak dapatkan kulit yang sihat dan cantik dan sebagainya. Oh, by the way, hari ni saya pakai topi yang terbaru daripada Skin. Merchandise Skin ni memang tak jual, ni limited edition. Right. Okay, so saya nampak ramai yang dah bersama saya pada petang ni. Hari ini saya berseorangan untuk meneruskan, memberikan, menyampaikan info lagi kepada anda semua. So hari ini topik ataupun bahan ataupun ingredient yang kedua. Semalam saya dah membincangkan, berkongsikan tentang apple stem cell. Dari mana datangnya apple stem cell tu, bagaimana dia membantu untuk dapat dalam proses dapatkan kulit sihat dan cantik. So hari ini, pada petang ini, sekarang ini kita akan bincangkan pula tentang tentang apa? Tentang hyaluronic acid ataupun singkatan dia HA. Okay, so dia banyak sebutan ni, hyaluronic acid lah, hyaluronic acid lah, tapi singkatan dia adalah HA. Alright.
Dah ada ke? Siapa boleh follow ya? Okey, boleh follow. Alright, saya monitor juga di PC saya ni. Sekiranya you all ada komen, ada soalan dan sebagainya, boleh terus bertanya. So insyaAllah saya akan boleh reply terus lah, boleh jawab terus. Okay. Alright, so ingat lagi tak, sebelum saya mulakan dengan topik HA, hyaluronic acid ni, saya suka nak remind balik, refresh balik semula kita punya info yang saya pernah sampaikan sebelum ni, iaitu tentang lapisan kulit. Lapisan kulit kita ni secara dasarnya terbahagi kepada 3 lapisan, 3 layer, iaitu yang atas sekali epidermis, kemudian di bawah dia ada dermis, dan yang seterusnya ada hypodermis yang paling dalam sekali. Jadi di manakah kedudukan beradanya hyaluronic acid ni adalah pada lapisan dermis kita. Secara ringkasnya apa yang boleh saya sharekan di sini adalah perkara-perkara ataupun topik-topik yang selalu saya sharekan dalam perspektif penjagaan kulit ni adalah collagen. Lagi apa? Yang pertama collagen, yang kedua elastin, yang ketiga hyaluronic acid. Jadi ketiga benda ni, item ni terdapat di lapisan dermis. Ingat ya. Apa tadi? Collagen, elastin dan juga hyaluronic acid terdapat pada lapisan dermis kita. Collagen ni apa? Secara ringkasnya, collagen ni adalah tiang-tiang ataupun struktur yang menyokong kulit kita. Kulit nampak nak anjal, tegang dan sebagainya. Jadi dia ada tiang-tiang ataupun dipanggil scaffolding di bawah lapisan kulit tu yang menyokong, memegang, menegakkan kulit-kulit kita ni. Alright, tu collagen. Hyaluronic acid ini memang sangat sinonim untuk meningkatkan lock kelembapan kulit kita, dan elastin adalah dia sebenarnya protein yang kita panggil dia macam mana ya, dia memberikan ketahanan dan juga keanjalan kulit kita. Dia paling senang nak cerita pasal saya terlupa bawa pula. Yang nak cerita tentang elastin ni adalah dia macam rubber band, getah-getah, gelang getah tu. Maksudnya getah tu pada, kalau yang baru lagi kan dia anjal kan, kita tarik lepas dia ni kan. Tetapi lama kelamaan getah tu pun dia dah hilang dia punya elasticity dia jadi kurang anjal, dia jadi panjang sikit kan. Jadi kalau dari konsep ataupun dari segi perspektif kulit muka, kulit kita akan kendur lah kalau elastin tu semakin berkurangan, semakin lemah dan sebagainya, kulit kita nampak kendur. Tu konsep dia. Collagen, hyaluronic dan juga elastin. Jadi semua ni, ketiga-tiga faktor ni, yang term item yang saya sebutkan tadi, collagen, elastin dan juga hyaluronic acid ni penting untuk keanjalan kulit kita dan buatkan kita nampak lebih muda. Bukan nak kata kita ni tak tua, tetapi kita nak melambatkan proses penuaan tersebut, dan kita nak mengelakkan bagi apa ya, tua sebelum usia lah. Saya tak ingat dia punya term tu, pramatang ke, macam tu lah. Maksudnya tua sebelum usia kita. Alright, tu pemahaman asas. Tu sebagai mukadimah lah sebelum kita masuk hyaluronic acid. Bukan apa, sebab saya nak you all faham, maksudnya you all lebih jelas tentang semua proses ni, barulah you all akan lebih appreciate, you all akan lebih rasa syukur untuk menjaga kulit dengan baik, menggunakan produk-produk yang bagus. Tinggalkan semua produk-produk yang merapu tu ya, yang tinggi dengan bahan kimia yang terlarang, yang boleh merosak, bukan saja boleh merosakkan kulit, tetapi boleh menjejaskan kesihatan. Alright, boleh follow ya. Ada apa-apa nak tanya, just komen saja, insyaAllah saya akan bantu jawab. Alright, okay. Sekarang kita masuk kepada topik kita, superstar ingredient yang kedua. Yang pertama semalam kita bincangkan tentang apple stem cell, dan pada hari ini kita membincangkan tentang hyaluronic acid atau singkatan dia HA. Saya harap by now
sepatutnya you all semua, korang semua dah faham apa bila saya sebut HA tu, dah tahu dah apa dia. Kemudian fungsi dia apa secara dasar dia kan, untuk moisture, melembabkan kulit kita dan menyebabkan kulit kita terhidrat, ya, tidak kering dan sebagainya. Alright. So apa itu HA? Ini penting. So, sebagai permulaan saya nak terangkan juga dulu apakah itu HA. Secara ringkasnya, HA itu adalah sejenis molekul gula yang memang ada secara semula jadi dalam kulit kita ni. HA ni bukan dari masukkan dalam produk saja, tetapi pada asalnya memang wujud dalam kulit kita ni. Dia adalah sejenis molekul gula yang ada dalam kulit kita ni lah secara semula jadi. Alright. Okey. HA ni kita panggil sebagai satu humectant. Humectant ni saya tak jumpa dia punya dalam bahasa Melayu. Saya cuba cari tadi pun dia panggil humectant juga. Jadi humectant ni fungsi dia apa? Fungsi dia adalah satu, dia nak mengikat air pada collagen. Ingat lagi tadi saya ceritakan dalam dermis tu ada collagen, ada elastin dan juga hyaluronic acid. Jadi hyaluronic acid ni antara lain peranan dia adalah untuk mengikat air pada collagen. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah untuk protect ataupun melindungi air, memerangkap lah, kita panggil memerangkap air tu supaya kulit kita ni anjal, supaya kulit kita ni lembab dan kulit kita ini terhidrat. Tu antara lain humectant tu. Fungsi HA ni sebagai humectant. Alright, boleh tangkap ya di situ. Okey. So, apa yang malangnya? Hyaluronic acid seperti yang saya cakap tadi, dia wujud secara semula jadi dalam kulit kita. Tetapi seiring dengan peningkatan usia, apabila kita semakin berusia, semakin meningkat umur kita, maka dia punya kadar HA dalam semula jadi yang dalam badan kita ni semakin berkurangan. Itu termasuklah dengan faktor-faktor radiasi, maksudnya sinaran UV, matahari, pencemaran dan sebagainya. Jadi itu semua mendorong level hyaluronic acid ataupun HA semula jadi dalam badan itu semakin berkurangan apabila seiring dengan peningkatan usia kita. Alright. So natijahnya ataupun hasilnya, maka kulit kita akan kering. Kulit kita akan lebih kering. Okey. So dan kemudian satu lagi sebelum saya terlupa, HA ni juga hyaluronic acid ni juga dia ada anti-aging antioxidant properties. Maksudnya dia sangat sinonim untuk melawan radikal bebas. Sebelum ni saya ada terangkan tentang radikal bebas, iaitu radikal bebas ni adalah molekul dalam kulit kita yang kehilangan elektron. Dia menjadi tidak stabil dan dia akan mengganggu molekul lain dan akan mencuri elektron tersebut. Jadi produk-produk ataupun item-item yang ada hyaluronic antioksidan, bercirikan antioksidan, dia kaya dengan elektron. Dia akan berikan elektron tersebut kepada molekul-molekul yang tak stabil ni ataupun yang radikal bebas ni dan menstabilkan molekul tersebut. Jadi kita dapat mencegah, menghalang terjadinya ataupun terjadi radikal bebas dengan banyak ataupun berleluasa. Okey. So itu satu. Dan yang kedua adalah antioksidan ni dia membantu untuk melambatkan penuaan sel. Sebab tu dia sangat sinonim dengan ejen awet muda, antioksidan ni. Alright. Boleh dapat boleh tangkap sikit ya apa yang dimaksudkan dengan HA tu dan bagaimana dia ni. Alright. So sebab itulah sebelum-sebelum ni pun saya selalu tekankan, saya dan Iza pun selalu tekankan bahawa kita memang perlu gunakan skincare dan buat rutin penjagaan wajah kita, kulit muka kita sesuai mengikut peringkat usia kita. Mungkin kita, produk-produk, banyak produk di pasaran, tetapi ada yang produk yang tidak sesuai untuk peringkat usia kita. Contohnya produk yang biasa-biasa untuk remaja dan sebagainya. So dalam konteks remaja, mereka ni tiada banyak masalah lagi kulit mereka. Mungkin ada pun lebihan minyak dan sebagainya. Skin barrier mereka masih kuat.
collagen masih tinggi dalam kulit mereka, dan juga sel kitaran juga masih baik. Jadi mereka memerlukan produk-produk yang biasa saja, ingredient yang biasa saja. Berbeza bagi mereka yang umur berusia dah 30 tahun dan ke atas. Pada usia tersebut banyak aspek yang perlu diberikan perhatian. Maksudnya dari segi skin barrier kita nak tengok, sebab selama ni mungkin banyak sel kulit mati yang tidak dibersihkan, tidak ditanggalkan dengan betul daripada permukaan kulit kita, yang boleh menyebabkan liang pori kita tersumbat dan sebagainya. Kemudian kita nak tengok kita punya collagen level dah semakin berkurangan seiring dengan peningkatan usia. Dan tadi kita bincangkan hyaluronic acid juga semakin berkurangan apabila usia kita semakin meningkat. Kemudian kita nak tengok juga sel kitaran kulit kita yang semakin slow apabila usia kita semakin meningkat. So, itu antara faktor-faktor ataupun proses-proses yang menyebabkan tanda-tanda penuaan akan muncul lebih awal jika kita tidak atasi, jika kita tidak dengan betul daripada sekarang. Sebab tu pentingnya bukan gunakan produk ikut suka kita je, nampak produk viral saja kita gunakan, kita nampak budak remaja guna okey, kita pun nak guna, dan kita nampak orang guna nampak kesan, kita guna tak kena kesan. Jadi sebab kulit kita sendiri adalah berbeza, masalahnya berbeza, faktor history penggunaan produk-produk kita juga berbeza dan sebagainya. Jadi memang tidak akan sama bagi setiap orang kesan perubahan tersebut. Alright? So dapat kan? Clear kan? Sebab tu penting gunakan produk yang betul ikut peringkat usia kita. Okay. So HA ni sesuai untuk kulit yang bagaimana? Hyaluronic acid, bagi yang baru join, hari ini kita bincangkan tentang salah satu superstar ingredient yang saya boleh katakan sangat-sangat penting dan perlu ada dalam produk skincare yang you all gunakan setiap hari. Okay. So HA ni sesuai untuk kulit yang bagaimana? HA ni apa yang bagusnya, yang menariknya, dia sangat sesuai untuk semua jenis kulit. Tak kisah kulit you all kering, normal, berminyak, kombinasi ataupun kulit yang sensitif. Sesuai untuk semua jenis kulit. Sebab tu HA ni boleh diperolehi dan boleh didapati dalam banyak produk penjagaan muka. Nanti kita sampai ke part tu nanti. Dan kemudian HA ni dia tidak menyebabkan kulit kita merengsa, tidak menyebabkan kulit kita ada irritation, inflammation, pedih-pedih dan sebagainya. Dia memang pelembab saja. Dia akan melembabkan kulit kita, menghidratkan kulit kita. Bagi kulit yang sensitif memang sangat appreciate lah, sebab kulit yang sensitif ni dia merah-merah, pedih-pedih. Jadi dengan adanya HA ni dia akan meredakan, menenangkan kulit kita. Okay. Alright. So boleh dapat ada komen ke setakat ni? Saya tengok tak ada apa. Alright. So, saya harap you all boleh follow apa yang saya cuba sampaikan ni, sebab dia sangat penting. Dan you all perlu tahu sebab bukan apa, kita di skin memang nak melatih, nak membantu you all semua untuk menjadi pengguna yang lebih bijak. Ada ilmu, ada knowledge tentang produk yang digunakan, ada ilmu, ada knowledge tentang bahan-bahan yang terdapat dalam produk-produk, dan you all ada ilmu, ada knowledge tentang rutin penjagaan yang betul. Sebab ramai lagi, bukan sedikit, ramai lagi yang masih tidak, kita cakap tak ada rezeki, tidak mendapat pendedahan yang betul, tidak mendapat pemahaman yang betul. Jadi dalam proses tentang proses ataupun journey untuk mendapatkan kulit yang sihat dan cantik ni dengan cara selamat dan secara semula jadi. Ramai. Even pagi tadi pun saya ada konsult dengan salah seorang beauty therapy di salah sebuah estetik klinik yang agak famous, agak famous, memang famous lah di Klang Valley ni ya. Saya tak perlu sebutlah nama dia. So knowing dia punya position tu sebagai beauty therapy dan sebagainya, so dia menjalankan role dia adalah untuk consultation. Maksudnya
berjumpa dengan prospek yang ada masalah kulit, biasanya jeragat lah kebanyakannya sekarang. So dia akan consult prospek ni tentang rawatan-rawatan jeragat yang disediakan di estetik klinik tersebut, apa yang perlu dibuat, ubatnya adalah rawatan dia, termasuklah laser dan sebagainya, untuk menghapuskan ataupun merawat jeragat tersebut. Malangnya dia sendiri pun dah buat semua benda tu, tetapi masih jeragat tak hilang, dan dia pun adalah salah seorang pengguna skin. So tu satu, dia menggunakan produk skin juga, instead of buat rawatan di estetik klinik tu tak berjaya juga kan. Okey, so alhamdulillah dia dah nampak kesan perubahan di situ. Tetapi apa yang saya nak tekankan kat sini adalah apabila kita consult dia pagi tadi, kita tanyakan apakah rutin-rutin dia dah follow. So kita cuba buat checklist balik lah. Kita panggil follow up. Kita check balik adakah dia buat semua rutin-rutin penjagaan yang kita advise. Sebab dia jeragat dia jadi melasma yang penuh muka nampak kering dan sebagainya. So kita tanya tentang buat exfoliation, dia kata buat. Okey, kemudian sunscreen. So tu yang sangat-sangat mengejutkan saya apabila dia tanya saya balik sunscreen tu apa. Saya sangat-sangat surprise, sangat-sangat terkejut apabila dikatakan, dia tanya balik soalan sunscreen tu apa. Kan? You all bayangkan macam mana, bagaimana dia consult ramai orang, ramai wanita-wanita yang ada masalah jeragat, tetapi dia hanya sekadar memberi rundingan tentang rawatan ataupun ialah rawatan yang disediakan di estetik klinik tersebut, tetapi tidak secara holistik, penjagaan yang betul, penjagaan kulit muka yang betul. Sebab sunscreen pun dia tak faham. You boleh bayangkan, orang sign up untuk katalah contoh rawatan laser, bukan murah. Bukan murah. Dan rawatan laser ni contoh setahun, sign up setahun, kemudian perlu proses yang berkala, maksudnya sentiasa buat baru dapat result dia. Itu pun tak semestinya hilang seperti mana dia sebagai bukti, maksudnya dia dah buat semua rawatan yang ada estetik klinik pun tak menjadi juga. Rupanya banyak lagi rutin penjagaan yang basic, yang asas, yang sokongan pun dia tak buat dan dia tak faham. Tu yang kita memang sangat-sangat surprise. Jadi sebab tu kami mengambil inisiatif, kami mengambil pendekatan untuk membuat satu kelainan. Sebab kita bukan sekadar, kita tidak menjual. Okey, kita di Skin tidak menjual, tetapi kita di Skin menyediakan solution. Kita menyediakan penyelesaian, nak bantu you all yang dah struggle, mencuba berbagai-bagai, bermacam-macam produk sebelum ni. Daripada yang kata produk murah, mahal dan sebagainya dah cuba, tetapi sebab ada rutin-rutin penjagaan sokongan yang tidak dibuat, yang mana mereka tidak didedahkan. Mereka ni lebih obses nak mengharapkan berjumpa dengan produk magic. Tu yang tak jadi. Kan? So alhamdulillah, you all memang rezeki lah dipertemukan dengan Skin. Alhamdulillah dipertemukan Skin. Bukan dikata Skin tu hebat, tetapi kita cuba berikan yang terbaik. Kita cuba berikan penyelesaian yang komprehensif, yang holistik untuk membantu. Itulah kelainan kami dengan brand-brand yang lain yang ada di pasaran. Okey, so boleh dapat di situ ya. Saya harap anda semua faham bagaimana konsep tentang skin ni dan sebagainya. Alright, ni saya nak ceritakan tentang biasanya dalam produk you boleh dapat ingredient dia tulis sama ada hyaluronic acid ataupun dia boleh ada dalam bentuk sodium hyaluronate. Itu nama dia, nama saintifik dia sodium hyaluronate. Sodium hyaluronate ni adalah terbitan ataupun timbul daripada HA ni. Maknanya dia pecahan daripada HA ni lah. So ada setengah produk digunakan hyaluronic acid, ada yang gunakan sodium hyaluronate. Sodium hyaluronate tu adalah pecahan daripada hyaluronic acid. Tetapi apa yang bagusnya, sodium hyaluronate ni function sama, memang samalah, memang dia fungsi dia HA juga. Tetapi dia lebih molekul dia lebih halus, jadi dia mudah menyerap di dalam kulit. Maksudnya dia lebih efektif lah. Okay, so dari segi situ. Sebab tu kalau di skin memang kita gunakan sodium hyaluronate.
So di dalam Skin Advance Cleanser dan juga Skin Advance Serum memang ada sodium hyaluronate yang akan membantu function dia tadi yang untuk moisturekan, untuk melembabkan kulit kita. Sebab tu bila ada yang gunakan skin tetapi kulit menjadi kering, disebabkan salah guna. Sebab tu penting, sekiranya you all ada apa-apa nak bertanya, ada yang was-was dan sebagainya, tanya. Sebab penggunaan cara penggunaan yang betul tu memang sangat penting supaya you all dapat result yang betul. Sebab ni ada yang gunakan cuci muka pagi, kemudian guna serum malam. You all boleh bayangkan, muka dah cuci bersih dan sebagainya, yang pori dah terbuka, dah ready nak nak terima serum, tetapi serum dia pakai malam nanti. So apa terjadi? Maksudnya banyaklah kotoran, benda-benda lain yang masuk ke dalam muka kita, dan akibatnya, asbabnya kulit kita menjadi kering dan sebagainya. Sebab tu penting kita masukkan you all di dalam platform Telegram channel Beauty of Confidence, tips kecantikan dan sebagainya, supaya you all dapat info-info dan tips-tips begini, dan live begini you all boleh bertanya dan mendapatkan terus jawapannya. Alright. So hyaluronic acid ataupun sodium hyaluronate ni terdapat juga dalam produk-produk lain yang biasa kita terangkan kepada you all, seperti produk dalam exfoliator pun ada, scrub ada, kemudian dalam sunscreen pun ada, kemudian di dalam facial mask pun ada. Jadi semua tu rutin-rutin tambahan untuk membantu menambahkan lagi kelembapan kepada kulit kita. Sebab kulit yang lembab ni sebenarnya pun dah membantu menyelesaikan banyak masalah-masalah kulit disebabkan kulit kering. Okay. So itulah sharing saya pada petang ni berkenaan dengan hyaluronic acid ataupun HA, salah satu daripada superstar ingredient yang memang sangat penting, yang memang sangat perlu apabila kita berbicara, apabila kita membincangkan tentang kulit yang sihat dan cantik secara selamat dan secara semula jadi. So alhamdulillah, HA ni memang salah satu superstar ingredient yang terdapat di dalam rangkaian produk skin, iaitu Skin Advance Cleanser dan juga Skin Advance Serum. Sebab tu you all boleh dapat rasai kelainannya apabila menggunakan produk skin ni. Kulit you all, antara kesan awal adalah kulit menjadi lebih lembab, jadi lembut dan licin sebabkan adanya superstar ingredient tersebut. So best kan gunakan skin, you all ada knowledge tentang bahan-bahan yang ada dalam skin tu sendiri. You all tahu dah apa keperluan, apa benefit bahan-bahan tersebut kepada kulit you all. Sebab barulah you all appreciate nak menggunakan produk skin, dan juga appreciate nak bersungguh-sungguh nak menjaga kulit. Sebab kulit tu memang sangat-sangat kita cakap aset yang sangat berharga buat kita, especially wanita lah. Betul kan? Tu yang penting sangat kita nak menjaga kulit muka kita, sebab ia melibatkan air muka kita. Bukan sekadar tak cantik, tapi melibatkan air muka kita dan melibatkan orang di sekeliling kita. Okay. So hopefully so far memang tidak ada komen. Saya harap you all dapat mendengar saya dengan jelas, dapat faham apa yang saya cuba sampaikan. Sebab perkara ni, superstar ingredient ni memang sangat penting dan perlu ada dalam produk-produk yang skincare yang you all gunakan. Sama ada dalam produk skin, alhamdulillah memang dah ada, dan juga produk-produk lain, rutin-rutin penjagaan yang sokongan yang lain perlu ada juga untuk membantu melembabkan, meningkatkan kelembapan kulit kita. Alright. So sekiranya ada apa-apa, you all boleh just komen. InsyaAllah saya akan bantu menjawab nanti, ataupun family skin yang lain akan bantu menjawab. So esok kita akan bincangkan tentang superstar ingredient yang ketiga pula, apa yang ada dalam skin dan kenapa dia perlu dalam proses ataupun journey untuk mendapatkan kulit yang sihat dan cantik secara semula jadi dan juga selamat. Okay.
So terima kasih saya ucapkan kepada semua yang dapat follow live saya pada petang ini. Bagi yang baru join, mungkin boleh mendengar semula daripada awal, sebab hari ini kita membincangkan tentang superstar ingredient yang kedua. Semalam kita bincangkan tentang apple stem cell. So petang ni tadi saya bincangkan tentang hyaluronic acid. So penting. Sangat-sangat penting benda ni. Alright. Okay, so terima kasih buat semua yang mendengar live saya pada hari ini. So semoga kita jumpa lagi pada esok hari untuk superstar ingredient yang ketiga. Jangan lupa follow. Terus like dan follow Skin.official supaya you all dapat notification untuk live kami. Alright. So akhir kata, nak kulit sihat, nak kulit cantik, gunalah Skin.